56 ayat. Okey, cuba ingat fakta berikut. 74 56 29 575. Ulang balik. Sekali boleh terus dihafal. Ini luar biasa. Barangkali anda semua memang cemerlang matematik barangkali. Sekali lagi. 74 56 29 575. Itu nombor telefon siapa? Itu talian untuk berhubung dengan Tuhan menerusi surah Al-Muddathir, kerana ia adalah surah yang ke-74, 56, juzuk 29, dan mulai halaman 575. Sekali lagi, nombor berkenaan Alhamdulillah. Malam ni adik-adik banin dan banat, juga para ustaz dan ustazah, saya akan berkongsi kepada kamu semua. Kamu boleh jatuh cinta dengan surah Wahai Orang Yang Berselimut ini. 8 sebab yang boleh membantu adik-adik untuk jatuh cinta dengan surah Wahai Orang Yang Berselimut. Berapa sebab? 8. Jadi bersedia untuk conteng di mana-mana kertas atau buku ini sendiri di bahagian kosong. Tak ada kosong pula dah. Contenglah mana-mana yang ada buku ini. Yang tak ada, conteng di dalam hatimu, conteng dalam fikiranmu. Saya tahu bukan semua kuliah maghrib boleh diingat sampai mati. Setuju? Maka saya buat akronim untuk memudahkan kamu ingat sampai mati. Saya sebutkan tadi sebenarnya 7. So adik kena ingat 7 sebab yang menarik menunggu kamu dalam surah Al-Muddathir, dan 7 sebab itu saya telah akronimkan kepada SE, MA, DAH. Sebab nombor 1, kenapa penting surah ini? Kerana ayat 1, ayat 2, ayat 3. Dengan elok-elok, saya belum sebut S itu apa. Ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut. Qum fa'anzir, bangunlah dan sampaikan peringatan keras. Wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu besarkanlah. Ayat ini cerita pasal apa agaknya? Yang disebut berselimut itu siapa agaknya? Nabi SAW. So Nabi diperintahkan untuk keluar daripada selimut untuk bangun berdakwah dan membesarkan Tuhannya, yakni sebarkan Al-Quran. Itu S. Adik-adikku, kamu semua sedang menghafal Al-Quran, betul? Apa matlamat daripada menghafal Al-Quran? Ada ahli keluarga, Alhamdulillah. Apa lagi?
Bila kamu telah menghafal 30 juzuk Al-Quran termasuk surah Al-Muddathir, apa yang akan kamu lakukan? Barang apa yang Al-Quran telah ada dalam dada, dia membawa amanah untuk disebarkan pada orang lain. Makin banyak ayat-ayat yang kamu hafal, sebenarnya makin berat tugas apa dia? Makin kamu kena sebarkan ayat berkenaan kepada orang lain. Balighu anni walau ayat. Adik-adik, setiap ayat-ayat yang kamu baca sebenarnya terkandung padanya formula untuk bahagia. Ulang balik. Setiap ayat yang kamu baca sebenarnya tersembunyi padanya formula untuk bahagia. Tapi malang, ramai yang hanya membaca tapi tak faham. Malang, ramai yang hafal tapi tak ada penghayatan. Macam mana nak boleh rasa bahagia kalau tak faham? Jadi, cuba sedaya upaya untuk bukan sekadar hafal. Pastikan Al-Quran adik-adik kalau boleh ada terjemahan. Jangan bagi alasan untuk saya tak tahu dalam bahasa Melayu. Sekarang macam-macam penulis yang buat Al-Quran terjemahan. Okey. Jadi ayat 1, 2 dan 3, Nabi dididik untuk terus bersabar menyebarkan Al-Quran. Adik-adik tahu apa maksud orang yang berselimut? Apa yang kita faham, apa yang kita diberitahu, Nabi pernah berselimut kerana mengalami ketakutan selepas melihat Jibril alaihi salam dalam rupa paras yang sebenar. Ada sesiapa ada pengalaman melihat malaikat Jibril? Dia pasti akan pengsan kalau melihat makhluk yang bernama ketua para malaikat Jibril. Jadi bila Nabi mengalami ketakutan kerana ternampak rupa paras sebenar Jibril, Nabi pernah nampak tak sebelum itu? Tak pernah. Dalam Gua Hira, wahyu pertama yang sampai kepada Nabi, apa bunyinya? Iqra. Nabi tak nampak malaikat Jibril. Sebab Jibril memeluk dari arah belakang dalam rupa manusia namun tidak kelihatan. Tetapi pada siang hari berkenaan, Nabi diperlihatkan dengan rupa sebenar malaikat Jibril. Dan ia sangat mengejutkan. Lalu bila Nabi ketakutan dan Nabi ditenangkan oleh seseorang yang bernama Khadijah, bila Nabi sudah bertenang dengan selimut itu, Allah menurunkan surah nombor 74, 56, 29, 575. Ya Rasulullah, waktu untuk berehat dan bertenang sudah selesai. Sekarang waktu untuk memulakan pekerjaan menyebarkan Al-Quran kepada penduduk di Makkah. Satu lagi makna berselimut, ia adalah perumpamaan bagi pendakwah. Ia adalah metafora kepada orang yang melakukan kerja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang yang berdakwah seumpama membawa selimut. Apa erti membawa selimut? Bayangkan ni selimut. Okey? Bayangkan ni selimut. Siapa boleh beritahu saya apa dalam ni? Dah kamu nampak saya baru masuk kan? Tapi kalau ini selimut,
Boleh tak anda tahu apa di bawah selimut? Ia bersifat rahsia. Betul? Artinya bila Nabi atau pendakwah diumpamakan sebagai mudaththir, satu orang yang mempunyai selimut, ia bermakna pendakwah itu mempunyai rahsia besar yang tidak diketahui melainkan dia sahaja. Adik-adik pernah tak bagi hadiah pada ustaz-ustazah sempena hari guru? Dan kamu akan balut, betul? Kamu akan selimutkan hadiah itu, betul? Selimutkan hadiah itu, namanya bungkusan, betul? Dan kamu nak bagi hadiah tu pada cikgu, takkan kamu tak tahu hadiah dalam tu apa? Cikgu, saya nak bagi hadiah pada cikgu, siapa tak tahu apa dia dalam hadiah ni? So anda nak beri hadiah, anda kena tahu apa yang anda mau hadiahkan. Maka pendakwah kena tahu apa yang mahu dia sampaikan, kerana masyarakat di luar sana di pedas ini, pedas memang bikin pedas. Di kawasan Negeri Sembilan, di mana-mana negeri di tanah air kita Malaysia, anda akan ingat masyarakat tak tahu apa dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran ini terkandung berbagai rahsia. Dan Al-Quran ini sebenarnya hadiah dari langit kepada manusia. Hadiah yang dibalut, yang dibungkus dengan begitu baik, dan siapa yang akan menyampaikan hadiah ini kepada umatnya? Ya ayyuhal muddaththir, wahai Nabi, buang selimut tu bagi orang nampak konten. Kalau selimut itu terus menutup, kita takkan nampak rahsia itu. Pernah tak kamu nak gerakkan seseorang sembahyang subuh dan dia terus berselimut? Bangun! Tak bangun. Lalu kamu tarik dan sentak selimut itu, rupanya dia tiada, yang ada hanya bantal goleknya. Rupa-rupanya kamu ditipu. Dia sudah terbang ke langit barangkali. Artinya apa? Dia selimutkan rahsia. So apa yang terkandung di dalam Al-Quran? Banyak rahsia, bro. Dan di antara perkara, sekejap, rahsia tu apa? Awak tak tahu apa yang ada dalam poket saya. Rahsia bermaksud manusia tidak mengetahui, melainkan Tuhan yang beritahu. Beritahu saya apa yang manusia takkan tahu, melainkan kalau Tuhan yang memberikan hadiah, memberitahu apa dalam bungkusan dan selimut itu. Surah Al-Fatihah ada 7 ayat. Kat tengah-tengah sekali, apa bunyi ayatnya? Saya tak tanya Al-Baqarah ya, saya tanya Al-Fatihah. Ada 7 ayat. Yang tengah-tengah ayat 4 ni, baca kan? Itulah rahsia yang manusia takkan tahu, melainkan Tuhan beritahu. Hari akhirat, hari pembalasan. Sebab hari akhirat, ia adalah masa depan. Betul? Ada sesiapa kalangan kamu yang pernah menonton filem dirinya 10 tahun lagi? Gila. Mana ada orang boleh tahu apa akan jadi pada dia lagi 10 tahun, betul? Tetapi Allah bila menurunkan Quran, dia memberitahu tentang masa depan. Dan ia adalah rahsia. Takkan ada orang tahu apa akan terjadi lepas mati. Tak ada orang boleh beritahu apa akan terjadi selepas kiamat. Tak ada orang boleh tahu tentang syurga dan neraka, sebab semua ini tidak nampak depan mata. Betul atau tidak? Adik-adik pernah tak memandu di jalan raya? Tak pernah. Tetapi satu ketika ayah kamu menggunakan Waze. Lebuh raya itu namanya Plus Highway,
Tenang-tenang sahaja, tidak ada apa-apa kenderaan, tidak ada kesesakan, tidak ada traffic jam. Ayah daripada Bangi nak menuju ke SMKA Pedas, lebuh raya okey dan tenang. Tiba-tiba kerana ayah guna Waze, ayah exit lebih awal. Sepatutnya exit di mana tadi Amir? Senawang. Tapi dia telah exit di Port Dickson. Port Dickson dulu ke Senawang dulu? Senawang dulu baru Port Dickson. Tak logik exit Port Dickson. Dia exit di Bandar Seri Putera. Dia exit di Nilan. Isteri marah. Abang kenapa abang terdiam ni? Lebuh raya okey je, tenang je, tak ada kenderaan yang abang exit. Kenapa? Abang tahu bila exit, jalannya kecil-kecil, berbahaya, lorong gelap. Apa kejajahnya? Boleh tak abang teruskan perjalanan? Yang abang minta maaf, abang kena patuh kepada sesuatu yang datang daripada tempat yang tinggi. Sebab Waze mendapat bantuan tempat yang sangat tinggi, namanya satelit. Kalau kita duduk kat bawah, kita hanya nampak okey je, tak ada bahaya. Teruskan perjalanan. Kejap lagi kamu merana 1 jam selepas 1 kilometer. Sebab anda hanya nampak apa yang anda boleh nampak. Tetapi yang berada di atas, dia boleh nampak 10 kilometer ke depan. Apa bahaya menanti kamu di depan? Maka Waze yang berada di tempat yang tinggi, bersumberkan satelit, memberitahu sesuatu yang boleh menyelamatkan kamu daripada kesesakan lalu lintas. Kalau itu Waze, begitulah perumpamaannya Al-Quran yang turun dari langit dan turun daripada yang maha tinggi, Al-A'la. So di dalam Al-Quran ini ada arahan-arahan. Waze kan memberikan arahan, turn left, turn right, make a U-turn. Betul kan? Ni juga seumpama Waze, direction. Jangan lalu jalan tu walaupun nampak tenang sahaja, seronok sahaja, keluar. Sebab jalan jangan disangka tiada benda buaya. Jalan yang tenang jangan disangka tiada traffic jam. Jadi beruntung sesiapa yang melalui jalan yang kecil, kerana dia akan terselamat daripada bahaya yang sangat besar. Itulah metafora Quran bila bercerita tentang neraka. Surah Al-Muddathir, kamu akan lalu ayat-ayat neraka. Kamu takkan jumpa malaikat jaga neraka 19 kecuali dalam surah ni. Kamu takkan jumpa nombor 19 kecuali dalam surah ini. Betul atau tidak? 19 merujuk kepada 19 kumpulan para malaikat Zabaniyah yang menjaga neraka. Macam mana awak nak tahu daripada manusia? Mereka tak pernah sampai neraka, betul lah. Ada sesiapa pernah sampai neraka, lawatan sambil belajar, sebab cuti sebulan dah tak lama. So nak mengisi masa lapang, dapat surat ibu bapa, anak-anak nak dibawa ke neraka, bayar RM50. Siapa yang boleh menceritakan tentang neraka kalau bukan pencipta neraka? Jadi di dalam Al-Quran, walaupun sekarang awak tak nampak mana neraka, tak nampak pun, people always believe in something after they see it. So jangan macam tu. Jangan kita percaya hanya selepas melihat sesuatu, sebab di dalam Al-Quran ada rahsia-rahsia yang awak takkan tahu melainkan pada suatu ketika nanti. So apa dia adik-adik? Apa ayatnya? 1 hingga 3. Sebarkan rahsia-rahsia Al-Quran yang Allah jadikan ia berselimut. Maka Rasulullah buka mulut supaya rahsia itu viral.
dan disebarkan kepada seluruh penduduk Makkah. Ini bukan hanya suruhan kepada Nabi, ini juga motivasi kepada adik-adik. Bila Al-Quran melekat dalam dada dan fikiran kamu, semua kamu bertanggungjawab untuk sebarkan Al-Quran. Kalau benar cintakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak cukup hari Jumaat kamu selawat. Kamu kena terjemahkan selawat kepada Nabi dengan melakukan kerja Nabi. Apa kerja Nabi? Sebarkan Quran. Nombor 2, huruf apa kita ada sekarang? Apa itu I? Kamu teka sendiri, tetapi kita fokus terlebih dahulu kepada ayat 4. Baca. Pakaianmu wahai Nabi, pastikan bersih dari kotoran. Ayat 5. Dan segala bentuk kemungkaran, kejahatan dan penyembahan berhala kamu mesti jauhkan diri. Nombor 6. Jangan rasa kamu telah banyak melakukan dakwah sehingga kamu mula malas dan tidak komited untuk lebih aktif melakukan dakwah. Dan nombor 7. Dan kerana Tuhan, kamu kena bersabar. Adik-adik perasan tak keempat-empat ayat ini, dari ayat 4 hingga ayat 7, ia bukan cerita pasal Nabi kena berdakwah. Itu dah selesai tadi, ayat 1 hingga 3. Tetapi ayat seterusnya ini, Nabi diingatkan untuk selimutkan dakwahnya dengan akhlak. I adalah etika, atau dalam bahasa Inggeris etik. Selimut dia untuk tutup kita daripada selimut, dia untuk tutup badan daripada bahaya kesejukan. Selimut juga diperlukan untuk mengelirukan orang-orang yang nak menggerakkan subuh barangkali, ya, untuk persembunyian. Okey, so selimut ini adalah untuk melindungi daripada bahaya kesejukan. Dalam berdakwah, anda kena ada selimut. Artinya apa? Anda kena elakkan daripada orang berkata kepada anda, ini bahaya. Wahai adik-adik yang nak melaksanakan kerja dakwah, jangan biar orang berkata kepada kamu, dia cakap apa yang dia tak buat pun. Dia cakap tentang kebaikan, dia sendiri tidak melakukannya. Jadi ayat-ayat yang kita lalu tadi mengingatkan Nabi tentang beberapa perkara yang membabitkan akhlak. Sebagai contoh, warrujza fahjur, wahai pendakwah, kamu sendiri jangan terbabit dalam dosa. Allah berikan adik-adik Al-Quran untuk dihafal, maka tak wajar orang yang rapat dengan Al-Quran pada masa yang sama tidak menjaga batas pergaulan. Betul? Kamu baca apa sebenarnya kalau kamu tidak tahu halal dan haram? Bila lelaki dengan perempuan, tak ada pihak yang ketiga. Tidak wajar Al-Quran kamu baca kalau pada masa yang sama kita tidak boleh meninggalkan rokok dan vape. Sebagai contoh, kerana itu perkara yang memberikan mudarat kepada akal. Kamu tidak berfikir. Quran menyuruh kita berfikir kepada segala tindak tanduk kita. Tiba-tiba kamu yang hafal ayat pasal Allah suruh berfikir, Allah suruh berfikir, la'allakum ta'qilu, la'allakum tatafakkarun. Perbuatan itu tidak membawa kita kepada berfikir. Fikir implikasi yang boleh memudaratkan diri. Jadi Nabi digesa, walaupun kamu pendakwah, kamu jangan sangka kamu baik serba-serbi. Kamu kena berwaspada selalu dengan bahaya yang boleh datang, fitnah yang boleh datang. Kemudian kita pergi kepada yang ketiga. Huruf apa adik-adik?
Huruf M ini kita kena beri perhatian kepada kisah penentang Nabi yang paling kuat di Makkah. Cuba teka siapa? Bukan Abu Jahal, asisten Abu Jahal. Mula dengan huruf A. Bismillah. Abu Lahab Setiausaha. Mula dengan huruf A. Siapa baca buku saya, dia mesti jumpa jawapan penentang yang paling fasih berbicara. Kalau dia bagi pidato, semua orang akan pasang telinga. Fasih gila dia punya ucapan. Yang kedua, Mamat ni punyai anak-anak lelaki yang sangat ramai. Nombor 3, dia antara orang yang paling kaya di Makkah. Nombor 4, followersnya sangat besar. Dia influencer, selebriti, pengaruhnya besar di Makkah. Sekali petik jari, 1000 boleh datang menyokong dan membela beliau. Beliau adalah, that's it, bagus, Al-Walid bin Al-Mughirah, mati dalam peperangan Badar. Ini adalah ayat tentang beliau. Bacakan ayat 11. Wahai Muhammad, tinggalkan dia. Usah terasa hati dengan maki hamun beliau. Biar aku yang uruskan dia, kerana aku yang menciptakan dia pada suatu ketika dahulu, dan dia sendirian ketika itu. Apa maksud wahidan? Dia ketika aku cipta, dia tak ada sebarang kekuatan, dia tak ada anak-anak, dia tak ada pengaruh populariti, dia tak ada harta kebendaan, dia tak ada apa semasa bayi, dia tak ada apa semasa dalam perutnya, pakaian pun tak ada semasa dalam perut dan semasa dilahirkan. Adik-adik lahir dengan pakai kot ke? Dia lahir tanpa sebarang pakaian. Oh, sekarang berlagak dengan pakaian kemegahan dia raja orang Makkah. Biar aku yang uruskan beliau. Wahai Rasul, bertenang. Kemudian bacakan. Aku beri kepadanya harta kebendaan yang melimpah-limpah. Siapa yang beri? Perhatikan kalimah tu. Ini kali kedua. Tu. Yang pertama, khalaqtu. Yang kedua, ja'altu. Maknanya apa? Bukan dia yang berjaya dapat harta kebendaan itu. Yang berjaya, yang menyebabkan dia berjaya adalah aku. Tetapi Mamat tu tak pernah ucap terima kasih kepada aku sampai hati. Nombor 13. Aku yang beri kepadanya anak-anak yang ramai. Anda tahu, followers yang paling tegar, yang setia mati, yang sedia mati demi influencer itu pada zaman bangsa Arab adalah anak-anak lelaki. Papa, pergi ke mana sahaja, kami 10 orang akan jadi pak gad kepada papa. Dikatakan Mamat ni, siapa Mamat tu? Al-Walid punya 10 orang anak lelaki. Salah seorang yang menjadi pahlawan Islam di kemudian hari. Ayah Fir'aun, anak Musa. Ayah Al-Walid, anak Khalid. Okey? Jadi aku berikan kepadanya penyokong yang paling setia, anak-anaknya sendiri. Ingat ya, zaman Arab, orang Arab ni mereka sangat berbangga dan seseorang akan sangat dihormati dan boleh digelar yang berhormat kalau dia mempunyai anak-anak lelaki yang ramai. Kerana anak-anak perempuan
dipandang hina dan boleh dibunuh apabila lahir. Next, 14. Kemana jua dia pergi, Tuhan akan luaskan jalan. Saya tak baca terjemahan tu sebab itu bukan tafsiran yang saya pilih. Maknanya, adik-adik ada pengalaman tak pergi mana-mana orang bagi jalan? Itu tandanya kamu siapa? Weh, influencer. Ya. Pernah tak kamu berjalan atas kapet merah namanya VVIP? Tak pernah. Pernah tak adik-adik pergi satu tempat, orang kucuk-kucuk tangan? Oh. Pernah tak adik-adik pergi satu tempat, ya, awak artis yang saya cintai, ya, boleh berikan sesuatu kepada saya, inilah nyawa saya selepas awak tiada, tanda tangan awak. Adik-adik, dahsyat tak dahsyat apa yang Tuhan beri kepada beliau? So M, kita nombor berapa sekarang? Apa semadah nombor 3? Allah bila bercerita tentang Al-Walid bin Al-Mughirah, Allah tak sebut nama beliau. Betul atau tidak? Kerana perangai ini boleh berlaku kepada orang lain. Kalau Allah sebut nama, kita akan kata ini perangai dia sahaja. Betul? Alah, yang jahat tu dia, kita tak jahat. Sebab tu Tuhan sebut nama dia. Sekarang Tuhan tak sebut nama Al-Walid. Yang Tuhan sebut adalah perangai beliau dan nikmat yang Tuhan beri kepada beliau. Soalan, boleh tak berlaku nikmat kekayaan ini kepada kamu? Boleh tak berlaku nikmat kuasa, pangkat, jawatan tinggi kepada kamu? Boleh tak berlaku di mana jua kamu pergi, orang beri jalan? Naik kenderaan di lebuh raya, polis, sebab ini VVIP nak lalu. So kenapa ada cerita Al-Walid dalam surah tentang Nabi yang kena menyebarkan dakwah Al-Quran? Sebab itulah yang pendakwah akan hadapi. Dia akan berhadapan dengan M, materialistik. Tulis M apa dia? M adalah fitnah kebendaan, atau saya sebutkan sebagai materialistik. Adik-adik, materialistik ni apa ke benda? Saya nak tanya, adakah materialistik kamu mempunyai kekayaan? Betul atau tidak? Bila kamu kaya, artinya kamu materialistik. Betul atau tidak? Tak betul. Artinya anda nak kata Islam tak benarkan kita jadi kaya sebab nanti materialistik. Adik-adik dengar betul-betul. Materialistik tak ada kena-mengena dengan kaya, tak ada kena-mengena dengan ada kuasa, tak ada kena-mengena dengan pengaruh yang besar. Sebab kalau anda kata orang kaya materialistik, kamu nak kata Abdul Rahman bin Auf materialistik, kamu nak kata Nabi Sulaiman materialistik. Kalau kamu kata orang yang kuasa besar materialistik, kamu nak kata Zulkarnain dalam surah Al-Kahfi kamu baca tadi materialistik. Kalau kamu kata pengaruh hebat, besar, adik-adik punya follower di IG berapa? Siapa yang followernya 11 orang? 110 orang? 1,100 orang? 11,000 orang? Nabi tak ada IG, Nabi tak ada Facebook, Nabi tak buat live masa ceramah. Tapi Nabi tanpa media sosial beroleh 110,000 semasa tahun yang ke-10 Hijrah berdakwah dalam khutbah musim haji, dan followers itu kekal
bertambah sampai bilion ke saat ini without social media. Ada nak kata Nabi materialistik? So malam ni adik-adik belajar, materialistik bukan kaya, bukan berkuasa, bukan berpengaruh. Ia adalah anda putuskan Tuhan daripada nikmat yang anda dapat. Ulang balik, anda putuskan Tuhan bila anda beroleh nikmat. Contoh, anda dapat nikmat kuasa, never mention God. Jangan kata Tuhan yang bagi kepada aku yang usaha. Okey? Bila anda menjadi orang yang berpengaruh, followers yang sangat besar, never mention God. Ini orang materialistik. Sebab saya yang guna teknik marketing, saya gunakan strategi tertentu, saya yang usaha, saya, aku. Inilah materialistik, di mana anda tidak mahu berkata Tuhan yang beri, Tuhan yang mengizinkan. Jadi adik-adik, anda tahu kenapa Allah guna aku tadi? Sebab Mamat tu tak pernah mention tentang aku, Tuhan, dan dia hanya mention aku itu adalah dirinya sendiri. Anda tahu Qarun, bila ramai orang puji, orang tekan like, orang share gambar dia, menunjukkan dia punya harta, orang viralkan view dia masa live itu hampir 100k. Harta saya, ya, sampai 10 orang pegang kunci khazanah gudang saya. Awak apa ada? Dia bukan sekadar berlagak, dia sindir Bani Israel yang miskin-miskin. Anda tahu apa ucapannya bila Bani Israel pengikut Nabi Musa tegur, jangan sombong sangat. Qarun kata, innama utituhu ala ilmin indi. Saya kaya kerana usaha saya, okey. Saya ada strategi untuk create income yang besar. Awak Bani Israel sampah sahaja. Dia sendiri Bani Israel, tapi sekarang dia hina Bani Israel. Itulah, kalau dah tahu miskin, kena ada strategi untuk kaya. Belajar daripada saya. Saya punya strategi untuk kaya adalah dengan jadi SB kepada Firaun. Bani Israel bila kantuikan maklumat tentang usaha menggulingkan Firaun, dia akan dapat bayaran dan income yang besar daripada government Mesir. Ini cara Qarun menjadi kaya. Sebab apa Firaun sangat takut bila Bani Israel berkumpul di tempat-tempat rahsia? Sebab apa? Sebab kenapa Firaun sangat takut? Sebab dia menyembelih anak-anak lelaki Bani Israel. Zionis hari ini sangat takut sebenarnya. Anda pun tahu apa jadi kepada airport Ben Gurion, tak ada orang datang. Sebab mereka tahu mereka sentiasa terdedah kepada bahaya. Sebab mereka yang melakukan jenayah pembunuhan itu, genosid itu. Orang yang melakukan jenayah takkan pernah rasa aman. So, untuk mengurangkan ketakutan, dia akan cari orang-orang Bani Israel yang boleh jadi SB. SB itu apa adik-adik? Special branch. Apa itu SB? Perisik mata-mata. Hello. Ni ada Bani Israel berkumpul di surau, apa namanya ni? Tangkap mereka, tuanku, Firaun. Dan bila dia melaporkan maklumat itu, dia akan mendapat income barangkali 30,000 sebulan. Tak payah buat TikTok live, dia boleh dapat income. Itu cara Qarun menjadi kaya. Dan sekarang ucapannya apa? Saya berjaya dengan usaha saya, okay? Never mention God. Is that materialistic or not? Yes. So adik-adik, kalau kamu dapat straight A, kamu kena kata apa? Yalah, Alhamdulillah lah. Tapi apa maksud Alhamdulillah? Ada orang, Alhamdulillah, saya berjaya kerana usaha saya. Still tak sampai objektif, betul tak? Siapa maksud kamu Alhamdulillah? Kamu kena kata, saya berjaya sebab Tuhan yang izinkan. Saya boleh usaha, tapi kalau Allah tak izinkan,
I am nothing without God. Okey semua? Boleh? Baik. Jadi Allah sebut ayat 11 hingga ayat 17 kerana ini yang mesti Nabi hadapi. Ini yang pendakwah kena sebarkan Quran. Siapa kumpulan sasar kepada pendakwah-pendakwah yang Al-Quran dalam dada? Masyarakat kita yang diuji Allah dengan ujian materialistik. Kasihani mereka sebab mereka hanya nampak agama ini bulan Ramadan sahaja. Tuhan ada kat mana? Dalam semayang je. Lepas semayang, never mention God. Kat mana ada lagi Tuhan? Kat Mekah. Sedangkan Tuhan ada di mana-mana dan Tuhan ada pada bila-bila. Okey, seterusnya yang keempat. Adik-adik okey lagi? Okey. Kita pergi kepada semadah. Sekarang huruf apa? Okey, adik-adik bagi tahu sendiri ayat 26, bacakan. Aku akan masukkan Al-Walid dan mereka yang seperti Al-Walid ke dalam neraka Saqar. Next, 27. Kamu tahu ke tidak tentang neraka Saqar? Bila Allah tanya, maknanya tak ada orang tahu. Bila tak ada orang tahu, ia adalah rahsia yang Allah selimut. So pendakwah kena buka mulut untuk beritahu yang kita boleh terdedah kepada ancaman neraka. Neraka Saqar, apa sifatnya? Bacakan next ayat 28. Sedikit api neraka bila terkena, dia takkan meninggalkan baki daging. Saya ulang, dengar betul-betul. Adik-adik pernah tak letak jari dalam api masa memasak? Cuba try. Ini tadabbur saya. Ya. Sedikit api, sakitnya di sini saja. Tetapi la tubqi artinya kena sikit, tak ada baki saki daging. Seluruh daging akan gugur dan kamu tidak mati, masih lagi hidup. Sikit kena, terus daging tak ada baki. Adakah itu baki? Saki baki. Artinya semuanya hancur luluh gugur. Daging yang melekat pada tubuh hanya dengan satu api neraka terkena pada jemari. Yang kedua, wala tadar. Tak ada seorang pun dalam neraka yang boleh bersembunyi. Ingat lagi apa nama surah ni? Anda cuba letak selimut. InsyaAllah neraka tak akan kena saya. Saya telah memperoleh tempat persembunyian. Silakan berkata begitu. Tidak ada hari Sabtu dalam neraka. Apa itu? Cuti. Tidak ada waktu malam dalam neraka, iaitulah berehat. Tidak ada tidur. Allah takkan buat ahli neraka beroleh tidur walau seminit. Takut tak takut? Adik-adik, tolonglah baca ayat Quran. Bukan hanya memperbetulkan tajwid, bukan hanya taranum yang indah, bagi faham masyarakat yang ditimpa fitnah apa tadi? Tolong bagi tahu mereka kita akan hadapi bahaya yang kita tidak nampak sekarang, tetapi yang Maha Tinggi memberitahu fakta itu ada, api itu ada. Maka sentiasa berwaspada. Macam Wis saya kata tadi, bila Allah kata ada bahaya kat depan, tolong exit. Jangan pergi ke laluan Al-Walid bin Al-Mughirah, sebab laluannya akan membawa kepada kecelakaan dalam api neraka. Jadi ini adalah yang keempat, selesai. Boleh kita pergi kepada dah? Boleh? Semadah. Kita perlu
kepada ayat yang paling panjang dalam surah Al-Muddathir. Adik-adik akan perasan, sekejap saya nak tanya, kamu semua ni dah hafal surah Al-Muddathir ke belum? Jadi kenapa ceramah malam ini mengambil surah ini? Saya tak nak tanya ustaz dan ustazah, saya tanya kamu. Kenapa agaknya? Bakal pendakwah. Adik-adik, ada perkara yang kita buat sebab orang suruh. Ada perkara kita buat kerana kita yang pilih. Ya benar, malam ni ustaz-ustazah yang suruh saya menyampaikan salah satu buku saya, Wahai Orang yang Berselimut. Tetapi adik-adik kena cuba ingat 7 sebab yang boleh menyebabkan saya jatuh cinta dan memilih untuk hafal surah ini walau bukan masanya lagi. Mana lebih baik? Anda menghafal sesuatu surah kerana terpaksa, kerana peraturan, requirement dan arahan, dengan sesuatu surah yang anda jatuh cinta. Suka tak kahwin dengan seseorang yang dipaksa oleh ibu bapa? Bukankah perkahwinan itu berasaskan percintaan? Ada 7 sebab saya jatuh cinta dengan si dia. Semada. Okey. Ayat 31. Adik-adik akan perasan ayat yang paling panjang dalam surah ini. Dan saya nak tanya, surah Al-Mudaththir selain daripada ayat 31 ni, pendek-pendek ke panjang-panjang ayat dia? Ini menarik. Ya ayyuhal mudaththir, pendek je. Qum fa'anzir, pendek je. Wa rabbaka fakabbir, ayat 3, pendek je. Sambung. Wa thiyabaka fatahhir, pendek-pendek. Adik-adik akan perasan. Tetapi bila sampai ayat 31, panjang gila. Kalau kita buat saiz ayat 1, 2, 3, saya rasa hampir 10 ayat pada ayat ini sahaja. Maknanya ayat ini barangkali ada 10 bahagian atau 7 bahagian, tapi Allah buat satu je. Lepas ayat 31, Allah buat pendek-pendek balik. Sebagai contoh, kalla wal qamar, satu ayat. Wal laili idza adbar, satu ayat. Was subhi idza asfar, satu ayat. Pendek-pendek je, tak sampai satu saat. Kenapa agaknya, wahai adik-adikku? Sebab bacakan perkataan ini atau ahlul kitab. Okey. Dengan elok-elok sebab saya belum hurai di. Ahlul kitab siapa? Saya pernah datang bulan lepas atau 2 bulan lepas menyampaikan topik tentang Bani Israel dan Yahudi. Ayat ini menunjukkan ahlul kitab atau utul kitab boleh beriman dengan dakwah al-muzammil, al-muddaththir. Ya Rasulullah, teruskan menyampaikan. Memang akan ada orang-orang yang menentang seperti Al-Walid, tetapi teruskan menyampaikan, sebab dalam ramai-ramai yang menentang akan ada yang mendengar, memasang telinga dan beriman. Cuma kamu takkan nampak. Ingat lagi selimut? Apa itu selimut? Awak takkan nampak siapa yang sangat berharga di sisi Tuhan dan beriman. Awak takkan nampak. Dan di antara yang akan beriman, kenapa saya katakan? Sebab surah ni Makkiyah. Orang Yahudi ada kat Makkah? Orang Yahudi ada di mana? Nabi belum pergi ke Madinah. Nabi tak tahu pun apa kesudahan dakwah di Mekah. Nabi tak terlintas pun yang baginda akan dihalau keluar dan berhijrah ke Madinah. Tetapi ayat ini
telah memberikan berita gembira kepada Nabi, insya-Allah bumi yang ada Yahudi di tanah Arab adalah Yathrib. Bumi yang ada utul kitab, bumi itu akan ada orang beriman kepada kamu. It is a matter of time. Terkadang kita sedih dengan kekalahan Harimau Malaya bila menentang Jordan. Penganalisis kata Malaysia boleh menang 1-0 lawan Jordan. Tetapi kerana 3-4-3, Kim Panggon melakukan muhasabah diri. Dia tidak sepatutnya menggunakan 3 pertahanan. Esok malam, usah bercita-cita terlalu tinggi untuk menang ke atas Bahrain. Kita hanya mengharapkan supaya ada keajaiban kepada pasukan yang lebih tinggi ranking daripada 1-3-0 Harimau Malaya. Kerana Bahrain sekitar 83-84, hanya satu anak tangga sahaja lebih tinggi atau lebih rendah dengan Jordan. Apatah lagi melawan Korea Selatan. Semalam saya main e-soccer dengan anak saya. Saya ambil Bahrain, anak saya ambil Harimau Malaya. Sebab Malaysia tak ada dalam FIFA, Malaysia ada dalam e-soccer. So bila lawan Bahrain, lawan anak Malaysia, Malaysia menang 1-0 e-soccer. Saya guna pula perlawanan kedua Korea Selatan, Malaysia menang 4-0. Korea ranking dunia 28-27 lebih kurang. Aku cakap apa sebenarnya ni? Astaghfirullahalazim. Poin saya, bila kita banyak kali kalah, kita boleh rasa marah dan putus asa. Betul kan? Tetapi jangan putus asa. Kalau kita tersingkir lebih awal daripada AFC, kita masih ada kelayakan Piala Dunia. Yang penting, sometimes we win, sometimes we learn. So learn from mistake. Nabi, ketika ramai orang menentang dan Nabi rasa kekalahan, Allah bagi tahu Nabi, satu hari nanti kamu akan menang. It is a matter of time. Just tunggu. Dan kenapa ayat ni jadi panjang? Ini menarik. Adik-adik, lepas surah Al-Fatihah, surah yang paling panjang dalam Quran, betul? Sebab surah itu cerita tentang Ahlul Kitab. Orang yang sangat panjang huraian-huraian Tauratnya. Satu ayat dalam kitab Taurat sangat panjang. Dan bila dihurai oleh ulama-ulama Yahudi, berjilid-jilid. Allah tunjukkan ayat ini panjang kerana ini cara untuk mendekati Yahudi. Kalau mereka ternampak ayat ini secara bertulis, kalau mereka nampak surah Al-Muddathir secara bertulis, mereka pasti tertanya-tanya. Yang lain semua pendek-pendek sahaja dan memang tak ada cerita Ahlul Kitab. Tetapi bila cerita pasal kita, jadi panjang ayatnya. Muhammad macam tahu-tahu je apa dalam kitab kita. Yang satu ayat panjang-panjang. Ini yang saya namakan di dakwah mesti bijaksana. Bila anda nak berdakwah pada orang Yahudi, anda kena study kitab diorang. Kitab diorang, kalau kita, Al-Quran kita 604 halaman. Tetapi kitab Taurat pada hari ini yang bercampur aduk antara hak dan batil, 10 jilid, 20 jilid. You all sembanglah dengan rabbis, you all sembang dengan Jewish people. Orang yang benar-benar Yahudi takkan menyokong Zionis, kerana mereka faham apa yang tertulis
dalam kitab Taurat. Baik. Yang kedua, dalam poin dakwah bijaksana, tahukah anda ayat ni cerita tentang apa? Ayat ni cerita tentang respon manusia di Makkah bila Allah mention yang menjaga neraka 19. Bacakan ayatnya. Yang menjaga neraka, di atas neraka ada 19 malaikat Zabaniyah. Rupanya Zabaniyah bukan satu, 19. Soalan, 19 orang atau 19 kumpulan? Para ulama berbeza pandangan. Tetapi perhatikan respon orang-orang kafir Quraisy bila mendengar Nabi membacakan 'alaiha tis'ata asyar, yang menjaga neraka 19. Abu Jahal berkata, 19 je. Aku punya follower saja yang tekar berani mati ada paling kurang 100 orang. Kita boleh kalahkan malaikat Zabaniyah. Bila disebut 19, sikitnya. Alah, kalau macam tu kita boleh kalahkan mereka dalam neraka dan kita boleh escape daripada neraka. Sini perli hina Nabi, hina Tuhan, ayat Tuhan. Tetapi ketika orang-orang kafir perli sindir maki, satu hari nanti akan ada orang-orang Yahudi mendengar 19. Ini sama dengan apa yang terkandung dalam kitab Taurat. Kitab Taurat yang asal memang menyebut penjaga neraka 19. Kita orang Yahudi diberitahu daripada Nabi-Nabi, kerana kita keturunan Nabi-Nabi. Maklumat ini diberitahu dari zaman ke zaman. Antara maklumat tentang neraka yang menjaganya 19 orang, kita tahu kerana Bani Israel dan Yahudi. Muhammad tahu dari cara mana? Lagu mana dia tahu penjaga neraka 19? Dia tak pernah menghadap dan bertanya orang Yahudi. Dia bukan duduk di Yathrib yang ada orang Yahudi. Kalau ada kitab Taurat pun dia tak boleh membaca, dia tidak menulis, dia tidak boleh menulis kerana beliau digelar ummi. Maka persoalan, dia tahu kat mana neraka ada 19? Sama dengan maklumat dalam Taurat yang diturunkan kepada Musa, sama dengan maklumat dalam Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Yahudi yang benar-benar beriman akan takjub dengan dakwah Quran yang sangat bijaksana di. Fahimtum kalami al-an? Boleh faham tak? So dakwah yang bijaksana, awak kena bina titik persamaan. Sebagai contoh, bila kita nak dakwah, cuba study dia sokong pasukan apa dalam EPL. Kan? So bila kita sembang, oh Liverpool ya, saya memang kawan baik Muhammad Salah. Dia like status saya. Wow. Tak pasal-pasal madua kita sudah mahu mendekati kita sebab dia nak tahu tips untuk di-follow oleh Muhammad Salah. Jadi dakwah mesti Badar mana Badar? Orang Badar mana? Tak nak mengaku. So dakwah kena bijak, cari titik persamaan. Awak kena tengok dia baca apa, dia makan apa, dia orang mana. Bila orang Kelantan jumpa madu orang Kelantan, mudah tak nak kecek? Mudahlah. Tapi kalau orang Kelantan kecek dengan orang Seremban, guna bahasa Kelantan. Orang Kelantan kawan baik, dia akan kata nata ni. Tapi kalau anda guna bahasa itu kepada selain pada Kelantan, binatang ini, wah, oh sahabat baik, ini penghinaan kepada saya. Itulah kali pertama pendakwah itu pergi kepada madu itu, dan kali terakhir. Yalah, sesama Kelantan bolehlah nakadu. Ya. Okey. So kena hormat culture, uruf, cari titik persamaan. Okey, kita berada di extra time. Kita berada pada semadah. Sekarang huruf apa?
Okey. Huruf A ni anda teka sendiri, just kita lalu ayat sumpah. Pertama, 32. Sebenarnya apa yang disebut oleh orang-orang kafir itu, bahawasanya hari pembalasan tidak ada, dusta. Aku bersumpah dengan bulan purnama. 33. Aku bersumpah dengan malam apabila ia menghampiri waktu fajar, melenyapkan diri dan mula beredar. Penghujung malam, pukul 4, 5 pagi. 34. Dan waktu subuh yang akan terang bendera. Adik-adik cuba tengok betul-betul. Allah mulakan sumpah dengan bulan purnama. Wah, cantiknya. Anda akan nampak bulan purnama jika anda tidak tidur. Orang tidur tak nampak bulan. Anda akan nampak bulan bila anda masih lagi berjaga. So pukul 9 atau pukul 3? Pukul 9 orang belum tidur, pukul 3 orang dah tidur. So orang boleh nampak bulan purnama di awal malam sebab dia belum tidur. So sekarang lepas Allah cerita pasal awal malam, Allah cerita hujung malam. Kalau tadi pukul 9 malam, sekarang pukul 5 pagi. Kegelapan yang sangat pekat dan tiba-tiba fajar mula muncul. Apa sebenarnya yang Allah nak sampaikan? Ingat lagi selimut? Mula-mula kita tak nampak. Tetapi sekarang bila cahaya sudah dibuka, bila subuh sudah menjelma, apa yang selama ini tidak nampak akan mula kelihatan. Allah angkat selimut itu sebab ini adalah cerita tentang kebenaran hari pembalasan. Adik-adik, alam ini berbicara. Apa dia? Maksudnya apa? Bila kamu baca ayat macam ni, sebagai contoh, kalla wal qamar, adik-adik cubalah kaji dengan ilmu sains tentang bulan. Allah mencipta bulan ada tujuan untuk mengajar kamu sesuatu. Allah menciptakan malam ada tujuan untuk mengajar kamu. Anda tahu guru yang tak pernah bosan mengajar selepas bukan puluhan tahun, tetapi jutaan dan bilion tahun. Ia adalah bulan. Ia adalah malam dan siang. Ia adalah matahari. Sebab apa saya kata mereka guru-guru yang tak pernah bosan mengajar? Sebab mereka tak pernah bercuti. Betul atau tidak? Mereka sentiasa memberikan komitmen untuk memunculkan diri mereka. Nama saya matahari. Awak nak dengar apa yang saya nak ajar pada hari ini? Matahari mengajar kita apa? Bulan mengajar kita apa? Semua ini memerlukan kajian sains. Dengan ilmu, dengan NASA, dengan James Webb satellite, dengan Hubble satellite, dengan saintis, adik-adik akan lebih menghargai apa yang terjadi di alam ini. Jangan tengok bulan, matahari, siang, malam tanpa Tuhan. Kerana itu apa dia? Fitnah materialistik. Pada masa yang sama, jangan baca ayat kalla wal qamar tapi tak kaji, tak tengok sains penggambaraan di angkasa lepas. So adik-adik, ada saintis kufur, ada orang agama tolak sains. Awak kena duduk kat tengah, semadah kena duduk kat tengah, iaitulah saintis yang beriman. Boleh? Satu lagi alam selain daripada angkasa lepas, anda akan jumpa dalam surah ini singa. Sebut ramai-ramai, qaswarah.
Qaswarah adalah singa. Satu lagi binatang dalam ayat 50 adalah humur. Sebut ramai-ramai, himar. Maka jamak kepada himar adalah humur. Perhatikan, Allah sedang memberikan metafora tentang Al-Muddathir tengah berdakwah kepada Al-Walid Al-Mughirah and the gang. Okay, bayangkan ini Al-Muddathir. Siapa beliau? Sallallahu alaihi wasallam. Audience dia siapa? Al-Walid and the gang. Sekarang Allah metafora. Yang tengah bercakap itu adalah Qaswarah. Yang tengah lari lintang pukang adalah himar. Kenapa Allah memilih singa? So pergi ke zoo di Seremban, ada tak? Lajak sikit zoo Melaka. Buatlah watas sambil belajar sebelum cuti sebulan. Buat kajian. Apa yang boleh anda belajar daripada singa? Adik-adik, apa anda boleh faham bila Nabi diperumpamakan sebagai singa? Ayat ni bermakna bila mereka mendengar tazkirah, mereka seperti himar yang lari kerana mendengar bunyi ngauman singa. Macam mana bunyi ngauman singa? Macam mana bunyi ngauman singa? Macam mana bunyi ngauman singa? Saya bagi kamu hadiah buku saya. Tak buku lain. Hanya membunyikan ngauman singa. Alah, kita boleh guna CapCut, add sound je. Satu, dua, ngauman singa. Kamu terselamat. Ngauman singa. Miau. Please, adik-adik. Please. Saya rasa sini dia spotting. Ngauman singa. Oh. Himar-himar akan lari bertempiaran. Takut. Cuba anda berfikir, apa mesej yang Allah nak sampaikan? Nabi bila diperumpamakan sebagai singa, baginda satu hari nanti akan menjadi Lion King. Baginda satu hari nanti akan menjadi raja. Baginda satu hari nanti akan digeruni dan dihormati. Adik-adik, para ulama mentafsirkan metafora ini menunjukkan hujah-hujah Nabi sangat ditakuti oleh pemimpin-pemimpin kafir Makkah. Pemimpin-pemimpin Makkah dimetaforakan sebagai himar sebab mereka tidak mahu berfikir. Bila Nabi bercakap tentang Quran, mereka sangat takut singa ini akan mengalahkan kekuasaan mereka. Subhanallah. Dengan menyebut singa, Allah sedang berbicara masa depan yang gemilang menanti Nabi. Faham tak? Subhanallah. So bila kamu pergi zoo, kamu teringat surah ini. Kamu nampak himar, kamu teringat surah ini. Kamu nampak bulan, kamu teringat surah ini. Itu yang sepatutnya berlaku. Dan yang terakhir, huruf apa semadah? H adalah, adik-adik teka sendiri, kita pergi kepada ayat 43. Penghuni neraka sakar. Ingat lagi sakar tadi yang sifatnya la tubqi wa la tadar.
Allah cerita tentang neraka, Allah belum cerita siapa dalam neraka. Ini akronim yang paling ditakuti. Ahli-ahli syurga mereka bersembang. Dan bila mereka bersembang, salah satu yang mereka sembang, apalah nasib kawan-kawan kita yang pernah menyesatkan kita. Allah beritahu, kamu nak tengok kesudahan mereka yang pernah menentang kamu. Allah bawa ahli syurga untuk melihat penduduk neraka Sakar. Macam mana ahli syurga dibawa melihat penduduk neraka? Macam mana agaknya? Adakah lawatan sambil belajar daripada syurga? Wallahualam, kita tak tahu. Tapi sekurang-kurangnya zaman Zoom, orang tu jauh gila, tapi dengan Zoom dia macam terasa dekat, betul? Dan tak lama lagi hologram dan seumpama dengannya. Kita lebih mudah faham apa maksud duduk di syurga, neraka jauh gila, tapi tiba-tiba boleh nampak dan berinteraksi. Awak, apa yang menyebabkan awak berada dalam neraka Sakar? Ahli neraka menjawab, baca. Kami tergolong dari kalangan mereka yang tidak menunaikan salat. Anda akan perasan lam naku. Sebut lam naku. Sepatutnya dalam bahasa Arab, anda belajar bahasa Arab? Sepatutnya lam nakun, ada nun. Tetapi sebutan ahli neraka tidak berbunyi huruf nun. Ucapan mereka kelihatan cacat sebab mereka sedang menderita dalam neraka, sehingga ucapan mereka tidak fasih. Mereka tak larat nak cakap, menyebut dengan penuh sebab letih, cacat, merana, derita. Ditanya oleh ahli syurga, mereka tak larat nak beritahu, melainkan ini sahaja. So kehilangan huruf nun bagi menunjukkan ahli neraka nak bercakap pun tak larat, tetapi kerana Allah perintah, mereka terpaksa memberitahu. Ini satu lagi episod penghuni neraka Sakar, rahsia sekarang Allah dedah. Antara ciri mereka, mereka tidak menunaikan salat. Yang kedua, baca. Bila mereka tidak menunaikan salat, mereka tidak belas kasihan kepada orang-orang yang memerlukan. Dan yang terakhir, ayat 45, mereka terjerabak dengan perbualan-perbualan yang sia-sia dan mengikut orang-orang yang sesat. Okey. Hidupkan hatimu dengan salat. Tulis. Sekejap lagi kita nak sebut sepitah lalu ke semua semadah itu. Siapa dia? Adik-adik, kenapa Allah sebut salat terlebih dahulu, kemudian Allah sebut bantu orang miskin, kemudian menyertai kumpulan yang sesat? Tengok betul-betul flow ini. Allah sebut ciri ahli neraka Sakar, pertama sekali tidak solat. Kerana tak solat, mereka tidak membantu orang-orang yang memerlukan. Dan bila mereka tak ada belas kasihan, mereka mudah menyertai kumpulan orang-orang yang rosak. Pengajarannya adalah jaga semayang, kamu akan jadi orang yang mudah belas kasihan pada orang lain. Jaga semayang, kamu takkan mudah menyertai WhatsApp group yang rosakkan. Bila kita solat, apa kita baca? Ar-Rahmanir Rahim. Berapa kali kita baca nama Allah Ar-Rahmanir Rahim? 2 kali. Ayat 1, ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Apa maksud Ar-Rahmanir Rahim? Tuhan, Engkau
Engkau maha pengasih, maha penyayang, macam-macam kau beri pada saya. Maksudnya apa? Bila Tuhan sangat pemurah, beri macam-macam pada saya, takkan saya tak beri kepada orang-orang yang memerlukan. Boleh faham sekarang? Apa kaitan menunaikan solat dengan membantu orang-orang yang memerlukan? Kerana solat dalam surah Al-Fatihah, adik-adik menyebut Tuhan pemurah, 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 pemberi, pemberi. Apa yang anda perlukan? Dengan harapan kamu jadilah orang yang memberi, orang yang menyebarkan rahmat. Dan dalam surah Al-Fatihah, last saya nak nyatakan, adik-adik minta apa? Tunjukkan saya jalan yang lurus. Bila kamu minta, makna kamu belum dapat. Kamu takkan minta benda kamu dah dapat. Betul atau tidak? Kamu takkan minta makanan kalau kamu dah kenyang. Kamu takkan minta jawapan daripada ustaz dan ustazah kalau kamu faham. So kamu takkan minta benda kamu dah dapat. Sekarang Allah beritahu kamu minta hidayah. Maknanya apa? Kita kehilangan hidayah. Artinya bila kamu dengar perbualan-perbualan seseorang ataupun sesuatu kumpulan, kamu akan semak betul-betul, ini membawa saya kepada petunjuk ataupun tidak. Kumpulan ini membawa saya kepada jalan yang lurus ataupun tidak. Kalau kumpulan itu lagha, menyuruh kamu melakukan perbuatan yang lagha, maka kamu kena leave grup itu dan tinggalkanlah kumpulan itu. Adik-adik, mari kita sebut sepintas selalu tanpa merujuk nota, and then saya tamat. Jangan tengok nota, please. Apa dia adik-adik? That's good. Apa dia adik-adik? Apa dia? Etika berdakwah. Apa dia adik-adik? Materialistik yang boleh menimpa masyarakat. Penyakit Al-Walid bin Al-Mughirah. Apa dia adik-adik? Bacalah ayat-ayat neraka dengan kefahaman dan ketakutan. Yang kelima apa adik-adik? Ayat yang paling panjang dalam surah Al-Muddathir untuk Allah didik Nabi dakwah kepada Ahlul Kitab bila orang Mekah tak nak dengar. Yang keenam apa adik-adik? Alam ini berbicara, singa, himar, bulan, malam, subuh. Dan yang terakhir apa adik-adik? Hidupkan hatimu dengan Al-Fatihah agar kamu selamat daripada tidak membantu orang-orang yang memerlukan dan menyertai kumpulan yang menyuruh kepada dosa. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Adik-adik yang mahu mendapatkan karya-karya buku-buku saya yang kamu tak dapat sebelum ni, boleh dapatkan di Dewan Makan.